مالك يوم الدين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Bersyukur kita pada Allah Subhanahu wa taala senantiasa memperbaharui niat dan juga keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan tekad yang mendalam. Kerana itulah tujuan kita dihidupkan di muka bumi ini tidak lain tidak bukan adalah untuk menyembah dan beribadah dan menyerahkan segala urusan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga hari ini lebih baik daripada hari-hari yang sebelumnya dan hari-hari yang berikutnya lebih baik daripada hari-hari yang sebelumnya. Tuan-tuan yang dirahmati Allah, hari ini kita sudah masuk dalam 26 Safar. Kalau diikutkan dalam pandangan-pandangan para ulama mengatakan 26 Safar ni satu peristiwa penting yang tak ramai tahu dan mungkin tidak di-highlightkan sebagaimana tarikh-tarikh yang lain. Iaitu 26 Safar ini adalah mengenangkan peristiwa hijrah Nabi sallallahu alaihi wasallam. 26 Safar ini adalah tarikh yang sahih, tarikh yang lebih tepat. Jumhur mengatakan 26 Safar ini adalah tarikh di mana Nabi sallallahu alaihi wasallam berhijrah daripada kota Mekah ke kota Madinah pada tahun kenabian tahun ke-13 Nabi dilantik menjadi Rasul sallallahu alaihi wasallam. Jadi tuan-tuan yang dirahmati Allah, apakah yang boleh kita lakukan? Apakah yang boleh kita perbanyakkan? Apakah sunnah yang baik dalam bulan Safar? Seterusnya kita bertemu dalam bulan Rabiul Awal, iaitu bulan kelahiran Nabi sallallahu alaihi wasallam, tak lama lagi. Inilah yang ulama buat kepada kita, ulama sediakan kepada kita tarikh-tarikh penting supaya kita tak leka. Kita tak leka dengan takwim yang lain. Kita tak leka dengan jadual kita yang lain. Ulama dah buat cantik dah, tinggal kita saja nak praktikkan. Supaya apa? Supaya keimanan kita kepada Allah,
pada Nabi SAW sentiasa mendalam dan sentiasa merasakan manisnya keimanan itu. Tuan-tuan yang dirahmati Allah, bila bercerita tentang kemanisan iman ataupun kemanisan kita sebagai hamba Allah Subhanahu wa taala, Nabi SAW sentiasa mengajarkan kita. Antaranya surah yang saya bacakan sebentar tadi, iaitu surah Al-Fatihah. Bila mana surah Al-Fatihah ini terjadinya satu peristiwa, sahabat Nabi SAW berangkat ke sebuah perkampungan. Lalu tiba di sebuah perkampungan, sahabat Nabi SAW ingin meminta bekalan makanan untuk dijadikan bekalan makanan dalam perjalanan mereka. Lalu ketika itu mereka tidak dilayan dan juga malah mereka ini dihalang. Namun begitu, apa yang terjadi ketika itu adalah mereka merasakan sahabat-sahabat Nabi ini boleh membantu mereka, iaitu mengubati ataupun merawat pesakit yang dialami oleh ketua kampung mereka. Penyakit misteri yang mereka rawat, mereka guna ubat mereka, menggunakan mantra mereka, tak jadi tuan-tuan. Lalu sahabat Nabi SAW pun bersetuju untuk membantu. Alang-alang dah ada dekat situ, sahabat-sahabat Nabi pun membacakan surah Al-Fatihah ila akhir ayat. Kemudian ditakdirkan ketua kampungnya itu sembuh daripada penyakit misteri itu. Lalu diberikan pula hadiah ataupun bekalan makanan. Sebahagian riwayat mengatakan 30 ekor kambing. Maksudnya bilangan makanan yang dalam banyaklah tuan-tuan. Jadi sahabat-sahabat Nabi ni rasa tak sedap hati. Boleh ke kita ambil upah ataupun sebagai ganti menyembuhkan penyakit orang ni, berusaha ikhtiar guna ayat Allah, guna Al-Fatihah, berubat sembuh, diberi ganjaran. Boleh tak makan makanan yang digunakan tu, yang digunakan dan diberi sebagai upah. Jadi sahabat-sahabat Nabi ni tak tahu nak buat apa, balik tanya Rasulullah, ya Rasulullah, sekian kami jumpa ketua kampung, kami pun guna surah Al-Fatihah dan juga mereka bagi 30 ekor kambing untuk dijadikan upah. Nabi kata apa tuan-tuan? Nabi kata boleh makan makanan yang dijadikan upah itu. Dan juga Nabi kata apa? Dan kemungkinan surah Al-Fatihah itu adalah ubat, asy-syifa. Dan memang surah Al-Fatihah ni ulama bagi nama surah Al-Fatihah ini, nama lainnya adalah asy-syifa. Kalau sebelum ni saya ada menyelat tentang bagaimana nak mengubati penyakit kencing manis, mengubati penyakit jantung, mengubati penyakit sekian. Setiap penyakit itu mempunyai bacaan surah Al-Fatihah terlebih dahulu, barulah dikemudiankan dengan bacaan Al-Quran yang lain. Tengok tuan-tuan betapa mujarabnya surah Al-Fatihah. Jadi tuan-tuan yang dirahmati Allah, sedar tak sedar sebenarnya kita setiap hari membaca surah Al-Fatihah. Dalam semayang, kita semayang subuh 2 rakaat, Zuhur 4 rakaat, Asar 4 rakaat, Maghrib 3 rakaat, Isyak 4 rakaat. 17 kali kita membaca surah Al-Fatihah dalam semayang kita. Namun begitu, solat kita itu tidak menjadikan ubat bagi kita. Nama lain bagi surah Al-Fatihah juga ulama bagi nama lain Al-As-Salah. Maksudnya Nabi kata tidak sah semayang ni kalau tak ada surah Al-Fatihah. Tak sah tuan-tuan. Bermakna surah Al-Fatihah ni banyak kegunaannya. Banyak kegunaannya. Sepatutnya kita semayang itu berjaya mengubati hati kita, berjaya menjernihkan hati kita, berjaya mereset segala prasangka buruk kita, hasad kita kepada manusia yang lain, penyakit-penyakit dalam, penyakit-penyakit luar. Maksudnya semayang ini juga adalah ubat. Salat ni adalah ubat tuan-tuan yang dirahmati Allah.
Bila mana solat ini tidak menjadi ubat dalam kehidupan kita, bermakna solat kita itu perlu kita perhalusi dan juga kita tengok bagaimana solat kita. Nabi kata dalam hadis, hadis sahih tuan-tuan yang dirahmati Allah, sallu kama raaitumuni usalli. Dalam Al-Quran tidak menceritakan semayangnya itu begini dan begitu, rokoknya, sujudnya, takbiratul ikhramnya, i'tidalnya, tetapi diserikan dengan hadis Nabi. Nabi kata apa? Sallu kama raaitumuni usalli. Kau semayang macam aku semayang. Bermaksud solat yang paling sempurna, solat yang Allah nak adalah solat cara Nabi. Cara Nabi semayang, cara angkat takbirnya, cara sujudnya, cara bacanya, cara tamakninahnya. Allahu Akbar. Teringat saya satu hadis tuan-tuan. Nabi bersemayang dengan sahabat-sahabat Nabi SAW. Nabi angkat takbir Allahu Akbar, sahabat-sahabat pun ikut. Baru ni pun saya jumpa satu artikel yang ditulis Nabi SAW tak pernah tinggal solat jemaah tuan-tuan. Tak pernah. Ni mengikut kajian-kajian tuan-tuan. Jadi Nabi bersemayang dengan sahabat-sahabat. Nabi semayang baca doa iftitah, Allahu Akbar kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukratan wa asila wajjahtu wajhiya lilladzi fataras samawati wal ard. Aku hadapkan wajah aku menghadap Allah yang esa. Tuan-tuan, selesai semayang, Nabi pun pusing belakang. Nabi tanya, sahabat mana yang baca doa iftitah tadi? Semua sahabat senyap, ingatkan Nabi nak marah, ingatkan Nabi nak tegur, ingatkan ada something problem. Kemudian ada sahabat pun mengaku, aku baca ya Rasulullah. Nabi kata apa tuan-tuan? Nabi kata, ketika engkau membaca surah doa iftitah ketika semayang tadi, aku melihat langit ini terbuka luas dan aku melihat rahmat Allah turun mencurah-curah ke muka bumi kerana doa iftitah itu tadi. Berapa ramai hari ini yang semayang tak baca doa iftitah tuan-tuan. Berapa ramai yang rushing semayang, datang nak bagi ada saja. Itu sebab tuan-tuan yang dirahmati Allah, mereka merasakan salat ini adalah jadual semata-mata. Itu sebab salat ini tidak dapat mengubati hati, tidak dapat mengubah amarah, tidak dapat mengubah nafsu. Kerana apa? Kerana salat ini tidak dijaga dengan sebaik-baiknya. Jadi kalau kita lihat bagaimana salat Nabi SAW, salat Nabi adalah salat yang paling terbaik. Sehingga diceritakan, sahabat-sahabat menceritakan, orang yang paling lama sujud Nabi, orang yang paling Nabi semayang just nice tuan-tuan. Sahabat-sahabat ada merasakan Nabi semayang ni, Nabi semayang yang paling terbaik. Maksudnya paling lama tak semestinya terbaik tuan-tuan. Ada orang semayang lama, tapi kenapa? Semayang sebab puas-puas. Aku dah ambil wuduk belum tadi? Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allah. Sampai imam dah rukuk, dia tak habis lagi takbir tuan-tuan. Ini penyakit was-was, penyakit yang ada dalam hati tuan-tuan. Ini kita kena ubati tuan-tuan. Dengan cara apa tuan-tuan? Dengan mengaji tuan-tuan. Bila kita mengaji dengan ilmu itu, kita semayang dengan ilmu lebih baik tuan-tuan yang dirahmati Allah. Semayang dengan penuh keyakinan, semayang dalam keadaan yakin tuan-tuan yang Allah ini menerima segala amal kita. Itu sebab dalam hadis kursi kata apa tuan-tuan? Bagiku apa prasangka hamba-ku. Kalau kita menyangka Allah Subhanahu wa ta'ala tidak menerima amal kita tuan-tuan, sudah tentulah tuan-tuan kita ini jauh daripada Allah. Itu adalah cakap-cakap ataupun prasangka hambanya yang rasa Allah ni jauh dengan dia. Allah tak pernah jauh dengan kita tuan-tuan. Allah sentiasa dekat dengan kita. Bahkan kalau kita kata cakap dengan Allah tuan-tuan, kita kata, ya Allah, terima kasih atas rezeki yang kau bagi hari ni, nanti aku akan balas balik jasa Allah. Kita boleh balas jasa Allah tuan-tuan? Tak boleh tuan-tuan. Allah bagi kita air, ya Allah terima kasih air ni, air mineral.
nanti cukup masuk aku bayar balik air mineral. Tuan-tuan nak bagi Allah balik air mineral ni pun Allah punya. Mana kita punya? Tidak ada kita punya, tuan-tuan yang dirahmati Allah. Tidak ada kita punya. Jadi semayang ni yang macam mana ustaz? Semayang ni seolah-olah kita sebagai hamba, tuan-tuan. Itu sebab Nabi ditanya oleh para sahabat, ya Rasulullah, kenapa engkau masih bersolat ya Rasulullah? Apa gunanya engkau mendirikan solat ya Rasulullah, sedangkan engkau telah dijamin oleh Allah untuk masuk syurga? Engkau telah mempunyai tiket untuk masuk syurga. Apalah, kenapa nak semayang lagi? Tuan-tuan tahu apa Nabi kata, tuan-tuan? Nabi kata, salahkah aku menjadikan solat ini sebagai tanda aku bersyukur kepada Allah? Tuan-tuan, kita sebagai hamba tak layak kita nak balas jasa Allah. Kita hanyalah menandakan kena terima kasih je, tuan-tuan. Kita sebagai hamba ni, tuan-tuan, hanya perlu puji Allah. Kita hanya sebagai hamba ni hanya perlu membesarkan Allah. Itu sebab Nabi ajar kita berzikir yang paling baik, tuan-tuan. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah Allahu akbar. Semua ada. Subhanallah, maha suci Allah. Walhamdulillah, engkaulah yang maha pengasih pemurah, segala puji bagi engkau. Wala ilaha illallah, dan tiada Tuhan melainkan Allah. Kita muliakan Allah ni, kita sucikan Allah ni daripada segala kelemahan. Kemudian walhamdulillah, kita sebut engkaulah segala-galanya ya Allah. Wala ilaha illallah, tiada Tuhan selain engkau. Tuan-tuan, dekat sini 3 zikir ni tidak ada pun ayat yang berbentuk balas jasa, tetapi ayat yang berbentuk hamba, tuan-tuan yang dirahmati Allah. Jadi kita kena semayang Allahu Akbar. Dalam hadis kursi lain kata apa? Kita semayang ni sebenarnya Allah menjawab segala pertanyaan dan juga bacaan kita. Dalam hadis kursi itu disebut dalam semayang secara khusus, bukan di waktu yang lain. Surah Al-Fatihah yang baca di waktu lain itu lain cerita. Ini surah Al-Fatihah yang dibaca di dalam solat. Hadis kursi itu sebut di dalam solat. Sebenarnya Allah Subhanahu wa ta'ala menjawab segala bacaan kita, menjawab segala permintaan kita. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Segala puji bagi engkau ya Allah. Tuan-tuan, sebenarnya Allah menjawab bacaan kita. Allah jawab, hamba aku memuji aku. Dalam semayang dia, tuan-tuan. Dalam semayang. Hadis kursi itu kata dalam semayang. Ar-Rahmanir Rahim, Maha Pemurah, Maha Pengasih, Maha Penyayang. Allah jawab apa, tuan-tuan? Allah jawab, hamba aku memuji aku lagi. Maksudnya Allah acknowledge, Allah dengar setiap masa apa benda yang kita sebut, apa benda yang kita rintih, apa benda yang kita cakap-cakap. Walaupun kita dalam keadaan tak sedar, kita marah, tuan-tuan. Apalah benda ni jadi macam ni? Kenapalah aku malang sangat? Sebenarnya itu adalah ayat cakap-cakap orang yang jauh daripada Allah. Tuan-tuan, cuba ubah sedikit cara-cara kita berfikir, cara-cara kita menjawab. Bagaimana caranya? Allah beri kita ujian, datang ke masjid tayar pancit. Tuan-tuan cuba ubah mindset. Cakap apa? Allah nak bagi rezeki lain. Tukar mindset kita. Allah nak bagi benda yang lain. Maksudnya apa? Kita sangka baik dengan Allah. Kita sangka baik dengan Allah. Allah ni nak bagi benda yang lain. Sebab apa? Sebab kita beriman dengan kasih sayang Allah. Kita beriman yang Allah ini baik. Kita beriman Allah berikan tayar kita pancit tu bukan sebab nasib kita malang. Tidak ada perkara yang malang. Nabi datang, Nabi turun, Nabi kata tidak ada tarikh-tarikh yang malang, tidak ada tempat-tempat yang malang, tidak ada benda-benda yang tilik-tilik nasib ni. Nabi datang, Nabi cakap begitu, tuan-tuan. Oh, ni bulan Safar ni ada benda-benda malang, kena. Tak ada, tuan-tuan. Dalam Islam tak ada. Nabi datang menjernihkan semuanya. Kerana apa, tuan-tuan? Kerana hari ini kita banyak bergantung kepada makhluk, tidak bergantung kepada Khaliq, yakni yang menciptakan makhluk.
Maliki yaumiddin, yang menguasai hari pembalasan. Allah jawab apa? Allah jawab, hamba aku memuliakan aku. Tadi Allah kata hamba aku puji, ni hamba aku mulia. Allah acknowledge. Kita kalau kita hantar email kat bos pun seminggu baru bos reply. Ini rakaat pertama Allah jawab, rakaat kedua Allah jawab, sembahyang zuhur rakaat pertama jawab, rakaat kedua jawab, rakaat ketiga jawab, sentiasa jawab tuan-tuan. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, pada Engkau kami berserah dan minta pertolongan. Hamba aku meminta kepada aku. Tengok tuan-tuan, macam berbalas WhatsApp. Allah sentiasa online tuan-tuan. Dia tak sin kita. Kita je yang selalu sinkan pada Allah. Kita hantar mesej tinggal. Harap-harap dengan semayang ini dapat mengubati hati kita. Tak tuan. Kita yang kena ikhtiar sendiri. Kita yang kena rasa Allah tu dekat dengan kita. Kita rasa Allah dekat tuan-tuan. Ihdinas siratal mustaqim, tunjuk kami jalan yang lurus, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Tunjuk jalan yang lurus, jalan yang engkau redha, bukan jalan yang sesat. Allah jawab apalah sekali tuan-tuan, dan bagiku apa yang hamba aku minta. Kita minta dengan Allah jalan lurus, sebenarnya Allah dah bagi dah. On the spot Allah bagi. Allahu Akbar. Cukup sekadar itu. Semoga ibadah kita menjadi ubat, menjadi pedoman, menjadi kekuatan dalam diri kita, memperbaiki solat kita setiap waktu. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.